Mahu cerahkan kulit sebenarnya tak jadi satu kesalahan ya, selagi mana tahap kecerahan yang nak dicapai itu realistik dan secara saintifiknya dengan menggunakan produk penjagaan kulit yang ada bahan tertentu, anda sebenarnya boleh cerahkan kulit. 1 atau 2 tona lebih cerah lah, biasanya bukan bertona-tona, banyaknya 1 atau 2 tona tu realistik ya. Jadi apakah bahan yang perlu anda cari dalam produk penjagaan kulit untuk bantu anda cerahkan kulit dengan berkesan? Hai glowy girls, hai glowy guys. Lelaki pun nak cerahkan kulit kan sekarang. So sebenarnya ada beberapa sebab yang dibenarkan jika anda yang sedang mempertimbangkan nak cerahkan kulit. So sebab-sebab ni maksudnya logik dan dibenarkanlah dalam dunia penjagaan kulit ni. Number 1, kalau anda mempunyai kulit kusam, tak bermaya, nampak lesu, so you can actually take the action of brightening your face. Boleh. Kedua, kalau anda mempunyai bekas jerawat ataupun tumpukan-tumpukan gelap pada wajah, yang mana kawasan tumpuk tu lebih gelap lah berbanding kawasan kulit di sekitarnya, yang tu boleh. Ketiga, kalau anda mempunyai jeragat ataupun hyperpigmentation yang semakin lama semakin ketara, yes, you can take action of brightening your skin. Dan juga kalau anda tengok kulit anda, overall skin tone ataupun tona kulitnya nampak tak sekata, then you can brighten your skin. Tapi kalau anda tak ada masalah ataupun sebab yang saya baru nyatakan tadi ya, ataupun nak cerahkan kulit atas sebab tak suka dengan kulit anda yang tan itu, yang mungkin hitam-hitam manis, kita panggil gelap-gelap, tapi kulit sebenarnya okey je, tak kusam, tak ada masalah tona tak sekata, tak ada masalah jeragat, dan anda just want to, nak nampak lebih cerah. Bagi saya itu, saya sendiri kurang setuju. Sebab apa? Anda bukan perlukan produk kalau dalam situasi ini, anda perlukan kata-kata semangat. Dengar ni betul-betul. Beauty has no skin tone. The colour of a person's heart is more important than the colour of the skin. Lebih penting ya, warna hati lagi penting daripada warna kulit. Ada 3 bahan yang terkenal dalam dunia skincare yang selamat untuk digunakan untuk mencerahkan kulit atas faktor yang saya sebutkan tadi. Okay, so let's go one by one. Bahan yang pertama tak lain tak bukan one of the superstar ingredient, iaitu vitamin C. Ascorbic acid. Ascorbic acid ataupun vitamin C ni, cara dia bekerja untuk mencerahkan kulit adalah dia menyekat sejenis enzim yang namanya tyrosinase, yang sebenarnya enzim ini diperlukan untuk menghasilkan melanin. Apabila enzim ini disekat, maka penghasilan melanin akan berkurang. Jadi cerahlah kulit. Vitamin C juga merupakan satu jenis antioksidan yang sangat kuat ya, bermakna dia boleh melindungi kulit daripada kerosakan akibat sinar UV ataupun kita panggil UV radiation. Untuk membuktikan vitamin C ini berkesan, saya tampilkan satu kajian. Kajian ni tak besar, kajian kecil, tapi kajian ni bagus. Pada tahun 2004 mendapati bahawa penggunaan krim yang mengandungi ascorbic acid sebanyak 5%. So kandungan vitamin C dalam krim itu 5%. Selama 16 minggu dapat mengurangkan hyperpigmentation pada 62.5% peserta. So ini membuktikan it can help with brightening, lightening your skin. So vitamin C di pasaran ni ada banyak jenis ya. Ni nak pesan juga. Sebab kalau kulit tertentu mungkin dia lebih sesuai terima vitamin C yang tertentu. So untuk tujuan pemahaman jenis vitamin C ini, saya galakkan anda untuk tonton video glowy yang ini. Bahan kedua, niacinamide. Yes, niacinamide adalah sejenis vitamin B3 yang mana dia berfungsi dalam metabolisme sel. So cara vitamin B3 ataupun niacinamide ini berfungsi untuk mencerahkan kulit adalah apabila dipakai secara topikal, dia menghalang perpindahan melanin daripada sel yang menghasilkan melanin di dasar kulit supaya melanin itu tak sampai ke permukaan kulit, dan inilah yang mencerahkan kulit. Ada kajian pada tahun 2011 mendapati bahawa peserta kajian ini yang menggunakan krim niacinamide
sebanyak 4% ya, selepas 8 minggu, lama juga tu ya, mereka punya jeragat pada muka pulih dengan ketara. So ini bermakna memang ada kesan pencerahan. So anda sendiri boleh tengok, saya ambil gambar daripada kajian ini menunjukkan betapa berbezanya, ketara berbeza jeragat yang ada pada wanita ini sebelum dan selepas menggunakan niacinamide. Bahan ketiga adalah AHA, alpha hydroxy acid. Memang ada banyak jenis alpha hydroxy acid ya. AHA ni memang banyak jenis dan dia adalah asid yang larut air secara keseluruhannya yang boleh diperolehi daripada buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. So yang terkenalnya AHA ni kerana dia ada sifat sebagai chemical exfoliant ataupun bahan yang menjalankan pengelupasan secara chemical, yang mana apa yang dikelupaskan, yang dibuang itu adalah sel kulit mati pada permukaan kulit. So konsepnya adalah apabila sel kulit mati ini ditanggalkan, kitaran sel kulit akan jadi lebih cepat, lebih baik. Maka sel kulit yang rosak, yang gelap, yang kurang cerah tadi tu, yang bertumpuk-tumpuk tu, digantikan dengan sel baru yang lebih sihat, yang lebih cerah. Jadi itulah macam mana mekanisme AHA ni mencerahkan kulit. Bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, vitamin C, ya, niacinamide ataupun AHA, semuanya boleh mencerahkan, tapi untuk kesan yang optimum, bahan-bahan ini sebaik-baiknya dicari dalam bentuk yang mana bahan yang bersifat merawat ataupun kita panggil leave-on product. So contohnya toner, serum, essence, booster atau ampule. So if you can find those ingredient dalam produk ini, lebih baik dia digunakan. Tapi saya bukan kata guna semua bahan ini secara serentak ya. Jangan pergi pakai semua tiga-tiga bahan ni sebab nak kulit cerah lebih cepat. Tidak, saya tak galakkan, terutama untuk beginner level. You want to introduce produk begini satu persatu kalau nak pakai, dan mulakan dengan kadar yang rendah dahulu. So untuk bahan-bahan tadi juga, kekerapan penggunaannya selain daripada AHA, vitamin C dan niacinamide anda boleh gunakan setiap hari, tak menjadi masalah. Melainkan vitamin C dos yang tinggi. Contoh ada setengah dos atau kadar vitamin C dalam satu serum tu, dia boleh lebih 10%, 15%, sometimes up to 20%. Kalau lebih 10%, saya cadangkan bina kekerapan penggunaan tu secara berperingkat. So gunakan dalam seminggu 3 kali dulu, kemudian baru tingkatkan 4 kali, 5 kali, secara mingguan, perlahan-lahan tingkatkan. Itu adalah cara guna supaya kulit kita ni dia tidak mengalami keradangan ataupun kesan tak baik akibat digunakan secara mengejut. So this is how you should use all these ingredients. So mungkin ada yang tertanya, Puan Mary, bagilah cadangan produk. Biasalah ramai orang akan tanya apa cadangan produk yang saya pakai yang terbukti berkesan untuk mencerahkan tona kulit ataupun tona kulit yang tak sekata ke, tumpuk-tumpuk gelap ke, jeragat ke kan. Okey, contoh produk yang saya gunakan, kalau yang untuk vitamin C, saya boleh recommend Cosmodem Glossy Super Boosting Serum. Saya pernah ada rekod video dan kongsikan tentang serum ini. You can check it out. Boleh check ya. Dan untuk niacinamide, saya mencadangkan Hada Labo HA Supreme Vita Serum. Di dalam serum ini ada niacinamide sebanyak 5% dan dia sangat hydrating juga sebab digandingkan dengan hyaluronic acid. So very good untuk skincare beginner yang nak kulit yang lembap, pada masa yang sama nak cerahkan kulit. So Hada Labo, saya pun pernah ada video tentang produk ini, you can also check it out ya. Dan untuk produk yang AHA, selalunya kalau orang fikir AHA ni, orang akan bayangkan dalam bentuk toner kan, sebab kita nak exfoliate. So saya pula ada satu produk yang saya pakai, yang saya sangat suka sebab bila bangun pagi kalau pakai produk ni, muka memang terasa lembut, sangat lembap dan lembut, macam dapat kulit baru. So ini adalah Nihon Night Repair Cream. Yes, Nihon. Dan di dalamnya ada 1.5% lactic acid. So lactic acid ni quite okay. Walaupun tadi saya sebut lactic acid ni sesuai untuk kulit yang kering, tetapi formulasi produk ini sesuai untuk semua jenis kulit dan saya rasa dia tidak begitu, sebab lactic acid ni asid lembut, dia tidak merengsakan kulit, tak menyebabkan over exfoliation.
Saya tak pakai tiap-tiap malam produk ini. Saya pakai 2 malam sekali, 2 malam sekali. Saya jadikan dia macam saya punya night cream lah macam tu. So itu adalah daripada Nihon. I like it so much. Bangun pagi kulit lembut je. Sebenarnya kan selain daripada bahan-bahan yang sebutkan tadi, ada lagi sebenarnya banyak bahan dalam dunia skincare ni yang diletakkan dalam produk dengan bertujuan untuk mencerahkan kulit. So contoh ada tranexamic acid, kojic acid, retinol kan. Ada banyak lagi sebenarnya, and kalau anda nak saya kongsikan lebih lanjut tentang bahan-bahan lain yang mana ada sifat mencerah, cadangkan dekat ruang komen. I'll try my best to make the next video berkaitan dengan topik ini. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.